Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita belajar tentang hadis ataupun ilmu hadis, nama Imam Al-Bukhari pasti kita akan temukan, terutamanya apabila status hadis itu ialah sahih. Selain daripada itu, kitab Sahih Bukhari juga merupakan kitab yang paling sahih selepas pada Al-Quran. Soalannya, siapakah Imam Al-Bukhari ini? Dan bagaimana beliau boleh menjadi seorang ahli hadis yang begitu hebat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di dalam video ini saya akan berkongsi serba sedikit berkaitan tentang kisah kehidupan Imam Al-Bukhari. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Al-Bukhari ini merupakan gelaran yang diberikan kepadanya berdasarkan nama kampung halamannya, iaitu Bukhara, yang berada di negara Uzbekistan sekarang ini. Imam Al-Bukhari dan keluarga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian sejak Imam Al-Bukhari masih kecil. Pada usia 2 tahun, ayah Imam Al-Bukhari telah meninggal dunia. Pada usia 4 tahun pula, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil penglihatan Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Bukhari menjadi buta. Walaupun perkara tersebut berlaku, ibu Imam Al-Bukhari tidak sesekali berputus asa untuk membesarkan Imam Al-Bukhari dan menjadikan beliau seorang yang hebat dan dapat memberi manfaat kepada umat pada masa akan datang. Kerana itu merupakan hasrat ayah Imam Al-Bukhari semasa beliau masih hidup. Pada satu hari, ibu Imam Al-Bukhari menghantar Imam Al-Bukhari ke satu tempat pengajian Al-Quran yang agak jauh daripada kampung halaman mereka. Setibanya di sana, semua pelajar lain merupakan senior kepada Imam Al-Bukhari. Pengajian Al-Quran dimulai dengan guru Imam Al-Bukhari membaca surah Qaf dari awal sehingga habis. Setelah selesai membaca surah tersebut, gurunya bertanya kepada para pelajarnya, siapakah yang sudah menghafal surah tersebut? Semua pelajar terdiam. Tiba-tiba Imam Al-Bukhari mengangkat tangan dan berkata, saya sudah menghafalnya dengan hati ataupun jiwa saya. Guru Imam Al-Bukhari pada ketika itu seakan-akan terkejut dan memanggil Imam Al-Bukhari ke hadapan untuk membaca hafalannya itu. Imam Al-Bukhari pun membaca surah Qaf dari awal sehingga habis. Setelah habis, gurunya begitu kagum kerana bukan sahaja bacaannya betul, bahkan dari segi tajwidnya, makhraj huruf, sifat huruf dan sebagainya juga tepat seperti mana yang dibacakan olehnya sebentar tadi. Guru Imam Al-Bukhari berkata, pergilah belajar hadis kerana Al-Quran ini mendapat jaminan kemudahannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hadis tidak mendapat jaminan tersebut. Setelah habis pengajian Al-Quran Imam Al-Bukhari pun pulang ke rumah dan menemui ibunya serta bercerita apa yang berlaku di semasa pengajian beliau, seperti menghafaz surah Qaf, gurunya memujinya dan sebagainya. Pada akhir kalimat Imam Al-Bukhari kepada ibunya, Imam Al-Bukhari berkata, ibu, saya ingin mempelajari hadis. Ibu Imam Al-Bukhari berkata, wahai anakku, kamu punya keterbatasan. Belajarlah Al-Quran terlebih dahulu, kemudian baru belajar hadis. Imam Al-Bukhari tetap dengan pendiriannya untuk belajar hadis kerana yakin akan apa yang diucapkan oleh gurunya sebentar tadi. Imam Al-Bukhari pun bergegas ke bilik dan untuk mengulang hafalannya yang semasa pengajian Quran tadi. Ibu Imam Al-Bukhari yang berasa sedih ketika itu terus pergi mengambil wuduk dan salat 2 rakaat serta memohon kepada Allah dengan berkata, ya Basir, yakni wahai Tuhan yang Maha melihat, kembalikanlah penglihatan anakku. Ibu Imam Al-Bukhari berdoa dengan bersungguh-sungguh dan penuh pengharapan kepada Allah supaya mengabulkan permintaannya sehingga beliau tertidur. Berbetulan dengan doa yang dipohon oleh ibunya itu, Imam Al-Bukhari telah sampai pada akhir ayat 22 surah Qaf, yang mana mafhumnya, maka kami bukakan yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Setelah habis membaca ayat itu, dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Al-Bukhari dapat melihat dengan matanya kembali. Imam Al-Bukhari pun berlari kepada ibunya dan berkata, ibu, saya sudah boleh melihat.
Ibu Imam Al-Bukhari pun terjaga dan seakan-akan tidak percaya dan berkata, "Wahai anakku, mungkin kamu melihat dengan mata hati." Imam Al-Bukhari berkata, "Tidak, wahai ibu, saya melihat dengan mata." Lalu Imam Al-Bukhari menyatakan warna pakaian ibunya, benda-benda yang berada di sekeliling rumah mereka dan sebagainya. Ibu Imam Al-Bukhari pun memeluk Imam Al-Bukhari dengan penuh rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengabulkan permintaan beliau. Di situlah permulaan Imam Al-Bukhari untuk mempelajari hadis sehingga beliau berjaya menjadi ahli hadis yang begitu hebat dan dikagumi sehingga ke hari ini. Imam Al-Bukhari telah menulis hadis selama 16 tahun lamanya. Sebahagiannya di Mekah dan sebahagiannya di Madinah. Antara iktibar yang dapat kita ambil berdasarkan kisah ini ialah jalan hijrah untuk kebaikan ini tidak akan sesekali sunyi daripada ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu bersabar dan jangan sekali kita berputus asa dalam menghadapi ujian tersebut. Yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama kita dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sesekali menguji hamba-Nya di luar kemampuan ataupun di luar batas kemampuan hamba-Nya itu. Selain daripada itu, ibu merupakan insan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita muliakan dan kita hormatinya. Kerana pengorbanan mereka tidak akan dapat kita balas walaupun setitik darah yang keluar semasa melahirkan kita. Oleh itu, kita perlu menjaga hati dan perasaan ibu kita dan menjaga mereka semasa kita sudah dewasa dan mereka sudah tua. Janganlah sesekali kita menyakiti, apatah lagi kita menjadi anak yang derhaka. Dalam kisah ini juga menyatakan dan membuktikan bahawa bagi Allah Subhanahu Wa Taala tiada apa yang mustahil untuk dilakukan. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan mata Imam Al-Bukhari yang mana telah buta dan manusia mengatakan mustahil untuk sembuh. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaannya tiada apa yang mustahil. Sekian saja daripada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan manfaat kepada kita semua, khususnya pada para penuntut ilmu untuk lebih gigih dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.